Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Berita terbaru baru saja diterima daripada malaysiakini.com bertarikh 10 Julai 2023, bertajuk PAS seolah-olah akur dan akui wujud unsur rasuah masa PRU15. Berita penuh. Parti Amanah Negara Amanah menzahirkan rasa pelik dengan tindakan PAS yang tidak berhasrat mengemukakan rayuan terhadap keputusan petisyen pilihan raya bagi Parlimen Kuala Terengganu. Timbalan Presiden Amanah, Datuk Seri Salahuddin Ayub, berkata tindakan PAS itu seolah-olah mengakui bahawa wujudnya unsur rasuah sewaktu pilihan raya umum ke-15 PRU15. Katanya, tidak rayu ini maknanya secara mudah ialah mengaku. Mengapa tidak rayu? Kalau isu teknikal itu saya rasa bolehlah kita pandang sepi. Tapi kalau orang tuduh kita rasuah, lakukan rasuah pilihan raya, tidak merayu, jadi ini mungkin ada something wrong. Katanya lagi, saya rasa pelik sedikit kerana sepatutnya kalau kita betul-betul pertahankan kita tidak rasuah, maka logiknya kita akan rayu kes itu di peringkat rayuan di Mahkamah Rayuan, katanya kepada pemberita di Kota Kinabalu semalam. Semalam, Setiausaha Agung PAS Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkata, keputusan tidak mengemukakan rayuan itu dilakukan bagi memastikan kebajikan rakyat tidak terabai disebabkan ketiadaan ahli parlimen kerana Mahkamah Persekutuan akan mengambil masa 6 bulan untuk menyelesaikan kes tersebut. Pada 27 Jun yang lepas, Mahkamah Pilihan Raya Terengganu telah membatalkan kemenangan Datuk Ahmad Amzad Hashim yang mewakili PAS bagi kerusi Parlimen Kuala Terengganu pada PRU15 selepas memutuskan bahawa pihak pempetisyen iaitu calon Barisan Nasional Datuk Muhammad Zubir Embong telah berjaya membuktikan perbuatan rasuah telah berlaku dengan tujuan mempengaruhi pengundi. Pada PRU15, Ahmad Amzad memenangi kerusi Parlimen Kuala Terengganu dengan memperoleh majoriti sebanyak 40,907 undi selepas menewaskan 3 pencabar lain termasuklah Muhammad Zubir. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita amat mengejutkan, Anwar mahu pengkhianat diterajang keluar dari Selangor. 8 Julai 2023, Malaysia Kini. Pemimpin kedua-dua parti gabungan kerajaan perpaduan bertekad untuk menolak pengkhianat, termasuk menamatkan kerjaya politik mereka, khususnya pada pilihan raya negeri PRN di Selangor Ogos depan. Ikrar tersebut telah disuarakan ketika majlis pelancaran Jentera Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional Peringkat Negeri Selangor malam tadi. Meskipun tidak menamakan pemimpin terbabit, pengerusi PH Anwar Ibrahim dipercayai merujuk kepada bekas Menteri Besar Selangor Azmin Ali dan bekas pengerusi BN Selangor Noh Omar. Katanya, yang khianat kita terajang keluar. Saya nak bagi tahu kalau ada muka pengkhianat terajang dengan laju-laju.
Dalam PRN Selangor, pastikan pengkhianat ini dimatikan politiknya, diroboh rumahnya, dikaut tanah dan dicampak ke laut. Ini baru erti budaya Melayu. Katanya dengan satu sambutan disambut sorakan kedua-dua penyokong parti. Majlis pelancaran jentera pilihan raya itu turut dihadiri Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi, Menteri Besar Sementara Selangor Amiruddin Syari dan pengerusi UMNO Selangor Megat Zulkarnain Omardin serta barisan Menteri Kabinet Kerajaan Perpaduan. Sementara itu, Ahmad Zahid Hamidi dalam ucapannya berterima kasih kepada PH kerana memberi peluang untuk BN bertanding di Selangor. Dalam ucapannya, Ahmad Zahid berkata jentera BN berazam akan memastikan kemenangan gabungan Kerajaan Perpaduan untuk terus mentadbir Selangor. Katanya meskipun dia dan Anwar pernah menjadi seteru politik suatu ketika dahulu, namun kedua-dua gabungan yang dipimpin mereka kini telah membuka lembaran baru. Katanya, ya, kami pernah menjadi musuh. Apa yang Anwar tak kata pada saya dan apa yang saya tak kata pada Anwar itu cerita lama. Kita tinggalkannya dan buka buku baru. Pada 29 Julai kita akan mencalonkan calon kita. Saya ingin berterima kasih kepada Anwar dan PH kerana beri peluang kepada BN di Selangor. Katanya yang yakin BN akan menjadi sebahagian daripada Kerajaan Selangor selepas PRN pada 12 Ogos depan. Ahli Parlimen Bagan Datuk itu juga memuji pencapaian Menteri Besar Sementara Selangor Amiruddin Syari yang disifatkan sebagai pemimpin muda berkebolehan dan adil kepada semua kaum. Katanya kita perlu kekalkan pentadbiran di bawah Amiruddin. Beliau telah membantu memajukan Selangor, katanya. Sementara itu, Zahid juga berterima kasih kepada MCA dan MIC yang kekal menyokong Kerajaan Perpaduan walaupun memutuskan untuk tidak bertanding pada PRN kali ini. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysia, ku kita jaga kita. Tulisan lucu tapi apa-apa sajalah. Tiba-tiba saja Wan Saiful bekas orang kuat Muhyiddin ini tiba-tiba saja kena jadi Setiausaha Agung DAP ke? Tapi dia berkata sampai mati pun saya tak ingin jadi Setiausaha Agung DAP. Anthony Locke sebelum ini meminta Wan Saiful agar supaya tidak mencampuri urusan DAP, terutama dalam soal bakal-bakal calon yang akan bertanding dalam PRN Pulau Pinang. Sampai timbullah cerita ini, iaitu sampai mati pun saya tak jadi. Saya tak ingin jadi Setiausaha Agung DAP, kata Wan Saiful. Jadi kalau tak mau jadi Setiausaha Agung DAP, janganlah menyibuk. Lebih baik Wan Saiful fokus dengan kes mahkamahnya itu, sebelum kalaulah dia kalah nanti dia masuk penjara. Jadi daripada nak sibuk parti orang, bagus dia sibuk dengan hal dia sendiri. Dia pun ada masalah sendiri. Itu jawapan daripada Datuk Wan Saiful Wanjan kepada pertanyaan sinis Setiausaha Agung DAP Anthony Locke berhubung ura-ura terdapat usaha pihak tertentu untuk menukar Ketua Menteri Pulau Pinang. Katanya selaku ahli Parlimen Tasik Glogor, beliau menerima banyak maklumat mengenai Pulau Pinang, termasuklah pendedahan mengenai pergolakan politik dalaman negeri itu. Katanya pergolakan mereka memberi kesan kepada Pulau Pinang, sebab sekarang ini ada usaha satu kelompok dalam DAP untuk menukar Ketua Menteri yang ada sekarang dengan calon daripada mereka. Nama-nama yang disebut pula ialah seperti ahli Parlimen Bukit Mertajam, Stephen Sim. Apabila saya sebut buat kali pertama beberapa hari lepas bahawa ada usaha dalam DAP untuk menukar Ketua Menteri, Locke mengatakan bahawa Wan Saiful, adakah kamu Setiausaha Agung DAP? Itulah, kamu Setiausaha Agung DAP kah sampai kamu tahu banyak perkara? Aduh. Kemudian dia kata, saya nak jawab kepada Locke pada malam ini. Kalau bagi tawaran, kalau dibayar pun sampai mati pun saya tak ingin jadi Setiausaha Agung DAP.
Awas tahu, nanti termakan, terjilat ludah sendiri. Nah, sendiri mau tanggung. Wan Saiful berkata demikian ketika berucap pada satu ceramah perdana Perikatan Nasional Parlimen Bangi Jelajah Selangor Baru di sini pada malam tadi. Lok sebelum ini meminta untuk Wan Saiful agar tidak mencampuri urusan parti itu, terutama dalam soal calon-calon yang bertanding dalam pilihan raya PRN. Beliau juga menasihatkan supaya bekas Ketua Penerangan Parti Pribumi Bersatu Malaysia itu supaya menjaga urusan partinya sendiri berbanding al-ehwal parti lain. Katanya, saya tanya, adakah dia, yaitu Wan Saiful, Setiausagung DAP? Maka dia boleh tentukan calon kita. Soal lo. Jadi itulah Wan Saiful, lebih baik fokuslah dengan parti sendiri, fokuslah dengan masalah sendiri. Kes mahkamah rasuah. Lepas tu kalau nak fokus, kalau nak sibuk tentang hal parti, sibuklah dengan presiden kamu yang dah 2 pertuduhan, 2 kali naik mahkamah, maksudnya di mahkamah. Lebih baik begitu daripada sibuk dengan parti yang lain. Dan Junadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye bye.